Salam sejahtera, ini Inspirasi TVS dan saya Melissa Francis. Kita mulakan dengan laporan ini. Jika semalam di Inspirasi TVS, kita kongsikan kisah Tuti si ibu kepada kucing jalanan. Hari ini sekali lagi kami bawakan kisah yang membuka mata ramai sekaligus boleh dijadikan inspirasi. Seorang individu dikenali sebagai Priscilla Mawai memberi kesedaran besarnya makna menggelar seorang pencipta haiwan. Meskipun bergelut setiap hari mencari rezeki, namun Priscilla tidak pernah berhenti berbakti terhadap haiwan-haiwan malang yang ditemui. Maria Suji ada laporannya. Bekerja sebagai penghantar makanan, Priscilla akui pendapatannya tidaklah sebesar mana. Di samping melakukan pekerjaannya itu, Priscilla turut mengambil peluang untuk memberi makanan kepada haiwan-haiwan terbiar yang ditemui sementara menunggu tempahan. Kami dalam beg kami akan prepare sikit dua lah barang makan. Dari segi whey food, kopok kami akan simpan dalam beg lah. Sini-sini kami nemu pusat kami akan bagi. Tapi kadang-kadang pusat jalanan tu ni ada bahaya sikit lah. Kesian bah. Si tahu macam ni nak bagi tahu perasaan sedih ya, nangga benda-benda macamnya. Si semua orang pencinta pusat tu boleh dipanggil pencinta pusat. Senada dengan Priscilla, Muhammad Saiful turut berkongsi simpati terhadap haiwan-haiwan ini, terutamanya kucing, haiwan yang memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Melayu. Mendapat kami lah, ada pusat datang situ nak minta makan. Cik salah lah kita bagi sikit banyak ni makan sidak anak. Sian makan sidak. Sebab situ pun banyak juga makan lebih-lebih. Setakat sikit ya, cik dah jadi masalah apa. Bagi Adam pula sebagai seorang peniaga gerai makanan berpengalaman lebih 11 tahun, tidak pernah sekalipun dirinya merasa terbeban membantu haiwan-haiwan jalanan yang bertandang ke gerainya. Binatang nak hidup juga. Kita patut apa? Walaupun yang menyusahkan kita simpan tempat lain kah, beri makan. Jangan diabaikan bah. Macam yalah binatangnya pun bernyawa juga. Kita perlu yalah memang punya ada pun kita beri makan. Nya setakat tu nganggur makan saya dah lah. Dah 11 tahun sampai situ. Saya dah nya nak neki atas meja ke apa. Kecuali orang yang dah pulang, barunya neki. Haiwan jalanan ini kebiasaannya banyak dijumpai di kaki lima, gerai-gerai makan dan juga pasar-pasar basah. Sama ada dibuang atau sememangnya dilahirkan di tempat sebegitu. Nasib haiwan jalanan ini tetap saja malang dan tidak terbela. Jadi berikanlah atau kongsikanlah mereka sedikit rezeki kerana haiwan-haiwan ini hanya mahukan makanan, bukanlah wang ringgit. Saya Maria Suji bersama dengan juru kamera Faitullah Moni untuk TVS. Aiskrim gula apung antara makanan pemanis yang cukup popular dalam kalangan penduduk Sarawak dan menjadi satu kemestian dirasai pengunjung negeri ini. Pasarannya kini telah berjaya dan luas bertapak bukan hanya di Sarawak tetapi juga boleh didapati di beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Bagi perusahaan Q Aiskrim Gula Apung yang ditubuhkan sejak September 2018 di Bintulu, kini berjaya melebarkan sayap pasarannya ke tanah semenanjung Malaysia. Dengan keazaman dan keberanian pengasasnya, Kashidi Ajmal Hamli, dia berjaya membawa produk keluaran Sarawak iaitu gula apung untuk dipasarkan di Nilai Negeri Sembilan. Seperti peniaga yang lain, Kashidi akui tidak lari dari cabaran dalam perniagaan untuk memasarkan produk keluaran Sarawak. Bagaimanapun, itu tidak mematahkan semangat dan impiannya untuk meneruskan perniagaan itu. Memahami situasi pandemik yang memberi kesan terhadap pekerjaan, mereka kini membuka peluang pekerjaan kepada individu yang boleh bertutur bahasa Sarawak tidak kira di Semenanjung dan Sarawak untuk bekerja di cawangan miliknya itu. Di musim COVID ni, musim pandemik ni, banyak rakyat Sarawak dan orang-orang kita Sarawak tu yang jobless ataupun tak bekerja, dibuang kerja. Jadi kami membuka peluang untuk rakyat Sarawak yang boleh bertutur bahasa Sarawak juga untuk bekerja di cawangan-cawangan kami di seluruh Semenanjung dan juga di Sarawak.
boleh hubungi kami di Facebook dan Instagram Q Ice Cream Gula Apong, dan juga boleh email kepada qicecream@gmail.com. Kak Shidi berharap di masa akan datang, perniagaan aiskrim gula apong ini terus mendapat sambutan ramai sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat seluruh dunia. Ia juga secara langsung memartabatkan produk keluaran negeri Sarawak yang membawa keunikan rasa gula apong kepada pelanggannya. Harapan dan impian untuk Q Ice Cream ni, Q Ice Cream Gula Apong Sarawak ni, kita memang harapkan dalam 5 ke 10 tahun akan datang kita mempunyai banyak cawangan dan berharap negara jiran juga seperti di Brunei, Singapura juga akan ada cawangan Q Ice Cream ni satu masa kelak. Okey, saya berharap Q Ice Cream Gula Apong ni akan dibawa ke peringkat antarabangsa, dan pada masa yang sama gula apong tu sendiri akan sampai ke seluruh dunia, insya-Allah. Untuk rekod, cawangan Q Ice Cream Gula Apong juga terdapat di Kuala Lumpur, Kedah dan Johor Bahru. Sukan mendaki atau lebih popular dengan panggilan sukan hiking merupakan aktiviti beriadah yang semakin digemari penduduk di Bandaraya Miri. Antara lokasi kegemaran pendaki adalah di kawasan Grand Ole di Bukit Kanada. Setiap hujung minggu, kawasan berkenaan tidak pernah lengang. Presiden Miri Hash House Harrier Chong Mai Kim berkata mendaki merupakan sukan pilihan ramai untuk melepaskan tekanan atau stres selepas penat bekerja. Ujarnya Bukit Kanada menjadi pilihan orang ramai untuk mendaki kerana pemandangan Bandaraya Miri dapat dilihat dari puncaknya. Tarikan yang ada pada Bukit Kanada membawa potensi pelancongan yang tinggi bukan sahaja dalam kalangan penduduk tempatan, malah juga pelancong dari luar Sarawak. Oleh itu, Chong berharap fasiliti di kawasan itu dapat dipertingkatkan lebih-lebih lagi dari segi keselamatan. Here, Kanada Hill need to, let's say, can improve is maybe for the safety, for the signboard, let people know the trail, or for the seaside or the hillside. And then promote for the hiking, for the signboard for the information I think for need to improve Hujung minggu merupakan masa yang ditunggu-tunggu pendaki di Bandaraya Miri untuk beriadah dan bersenam. Salah seorang pendaki, Penny Tiong Tong berkata, dia dan keluarga selalu meluangkan masa bersama di Bukit Kanada, terutamanya ketika hujung minggu. I like hiking because I can spend more time with my family and can stronger my body and social with my friend in my secondary school. Yeah. Start from secondary because if my mother also a hiker, because can see the view of the sea and can just more contact with the forest. Lain pula kisahnya dengan John Tan, di mana katanya dia telah menggemari sukan mendaki sejak tahun 1996 lagi. John memberitahu sukan ini telah mampu menenangkan fikirannya serta melepaskan tekanan terutamanya ketika hari bekerja. I'm doing hiking since 1996. So hiking is a very, very good sport. It will make you solve your stress. If you are very stressed, if you are very hard working, you hard work, you have stress in your work, come to Hash. Come to Miri Hash. Yeah, it can make you very happy. After running, you get a good body and a good mind. So we start to hike at Canada Hill. This is a very good place. Hanya menggunakan 10 beg poli sahaja sebagai permulaan untuk mempelajari teknik penanaman cili fertigasi, kini pasangan suami isteri yang berasal dari kampung Tanah Putih Endap Semarahan telah berjaya menghasilkan lebih 3,000 cili fertigasi. Ikuti laporan penuh wartawan TVS, Connie Grace Ujan. Fertigasi merupakan perkataan yang diterjemahkan daripada perkataan Inggeris fertigation, iaitu gabungan perkataan fertilizer atau baja dengan perkataan irrigation atau pengairan. Ia merupakan satu kaedah penanaman di mana nutrien baja disalurkan kepada tanaman melalui pengairan dalam bentuk larutan ke dalam zon pengakaran tanaman.
Selain cili, sistem fertigasi juga sangat sesuai bagi tanaman sayur berbuah dan berdaun seperti tomato, terung dan melon. Ini kerana ia menjimatkan penggunaan baja daripada 80 kepada 90%, namun dapat meningkatkan hasil dengan tinggi. Tapi fertigasi tu senang, yang menjimatkan masa, sangat-sangat sesuai lah untuk kami suami isteri sebab husband kami pun yang bekerja nak. Jadi kami pun boleh fokus untuk pengairan pembajaannya ada masa mengikut masa. Si perlu mau tenaga pekerja, hanya drip daripada pump masuk ke setiap polybag. So semuanya sama rata. Jadi kesegarannya ditentukan sebab bajanya kan diberi mengikut masa yang sesuai. Terdapat dua jenis sistem fertigasi, iaitu yang pertama sistem fertigasi terbuka dan yang kedua sistem fertigasi tertutup. Sistem fertigasi terbuka terbahagi kepada dua, iaitu sistem fertigasi atas tanah dan sistem fertigasi gantung. Sistem fertigasi atas tanah adalah satu kaedah di mana tanaman diletak dan disusun di atas tanah seperti ini. Menceritakan lebih lanjut, Evarena yang memegang diploma pengurusan perniagaan dari Universiti Teknologi Swinburne berkata, pada mulanya mereka tidak terfikir untuk mengusahakan tanaman cili fertigasi, namun siapa sangka, menerusi pengetahuannya mengenai pengurusan perniagaan yang dipelajarinya, beliau menggunakan kepakarannya itu untuk menerokai bidang pertanian. Katanya hanya dengan menjual cili sahaja, mereka mampu jana pendapatan sebanyak RM18,000 sebulan. Keuntungan bersih paling tinggi kita orang buat untuk 4,000 kek adalah 11,000 macam tu lah. 11,000 untuk cili sahaja. Untuk cili sahaja. Jadi kalau dicampurkan semua ni dalam 18,000 per month. Dengan bantuan geran dari Jabatan Pertanian Sarawak yang melibatkan rumah hijau, 40 kaki kali 60 kaki dan 400 beg poliset fertigasi, pasangan ini berhasrat untuk menjadi pembekal utama sayur-sayuran di kawasan Kota Samarahan, Kuching dan Serian. Matlamat mereka seterusnya adalah untuk menjadi pembekal utama sayur-sayuran di seluruh Sarawak sekaligus menyediakan peluang pekerjaan kepada belia yang memerlukan pekerjaan terutamanya dalam bidang pertanian. Buat masa ni saya memang tidak cukup kerja. So kalau ada orang yang berminat untuk bekerja dengan saya ke ataupun pelajar-pelajar lepasan kolej pertanian ke yang mau bekerja pun bolehlah. Boleh berhubung dengan saya untuk mungkin belajar sambil bekerja pun boleh. Laporan Connie Grace Ujan bersama juru kamera Aziz Soleh, TVS Kota Samarahan. Baik, sekian sahaja inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Melissa Francis, salam hormat dan selamat malam.